Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kerajaan Argentina menyatakan sokongan terhadap pelaburan Malaysia di negara itu serta bersetuju untuk menjaga kepentingan pelaburan yang sedang dan telah dirancang. Menurut Perdana Menteri, perkara itu disentuh ketika beliau menerima kunjungan hormat Menteri Luar Negeri di pejabatnya. Antara yang dibincangkan, perdagangan dan pelaburan, tenaga boleh baharu, ekonomi digital, pertanian dan industri halal selain pelanjutan tempoh visa. Dalam pada itu, Perdana Menteri tegaskan Malaysia tidak mengamalkan permusuhan atau anti dengan mana-mana negara. Jelas beliau, Malaysia akan terus menggalakkan pelaburan yang memberi manfaat kepada negara ini tanpa mencampuri geopolitik mana-mana negara. Berkenaan hubungan China dan Amerika yang tidak mempunyai hubungan baik sesama mereka, Perdana Menteri menjelaskan Kuala Lumpur tidak berminat untuk menyebelahi mana-mana pihak. Perdana Menteri meminta isu yang tidak sepatutnya diberikan perhatian dijadikan polemik. Ini termasuk isu pengiktirafan bak kutih serta pembukaan kantin sekolah sepanjang Ramadan. Ujar beliau, rakyat seharusnya memanfaatkan isu ini dalam ruang wacana dan perbincangan yang lebih sihat. Usaha pengukuhan nilai ringgit, semua pihak digesa main peranan bersama. MOF berkata, rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan sikap Malaysia First dalam amalan harian. Ini termasuk membeli barangan tempatan serta melabur dalam pasaran modal domestik. Kempen melancong dalam negara juga perlu diperkenal dan ditingkatkan. 5.43 juta individu telah kemaskini data dalam pangkalan data utama PADU. Bagaimanapun, menurut Menteri Ekonomi, penduduk di 4,752 kawasan dikenal pasti tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah PADU mahupun apa-apa program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Jelas beliau, penduduk di lokaliti berkenaan berisiko tercicir daripada menerima ataupun dilibatkan dalam apa-apa program dan bantuan kerajaan yang akan datang. Susulan jangkaan kenaikan harga sayur di pasaran sehingga 25%, Timbalan Menteri KPDN memberitahu tiada cadangan untuk kenakan sekatan atau harga siling bagi penjualan sayur-sayuran. Kementerian akan pantau dan ambil tindakan berdasarkan undang-undang pencatutan jika ada peniaga yang naikkan harga secara melampau. Guru-guru yang mencipta kandungan di media sosial digalak hasilkan kandungan yang beri manfaat, tidak langgar garis panduan ditetapkan dan beretika. Menteri Pendidikan menjelaskan kandungan itu boleh dibuat dalam bentuk pendidikan. Ini termasuk kandungan yang membantu meningkatkan kefahaman terhadap subjek tertentu untuk murid dan kesedaran berkaitan dengan pembelajaran. Program MyBrain 2.0, mekanisme pemilihan pelajar lebih ketat antara cadangan penambahbaikan. Menteri Pendidikan Tinggi jelaskan pemilihan merangkumi 3 peringkat iaitu saringan kelayakan akademik, ujian psikometrik dan temuduga. Ini membolehkan pemilihan calon dilakukan secara lebih telus pada masa sama melahirkan graduan yang lebih berkualiti. Cuaca panas ketika ini dijangka kekal hingga pertengahan April. Ini berikutan kurangnya awan yang boleh membawa hujan serta fenomena equinox yang dijangka berlaku Rabu ini. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Met Malaysia menjelaskan dalam tempoh itu suhu boleh mencecah antara 35 hingga 38 darjah Celsius bergantung kepada kehadiran awan dan hujan pada masa tersebut. Isu perjualan stoking tertera kalimah Allah. Polis telah membuka 2 kertas siasatan berhubung isu berkenaan. 42 laporan telah diterima dari seluruh negara dan kes disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian pendakwaan undang-undang di 5 Bukit Aman. Pihak KK Supermart dan beberapa individu lain akan dipanggil minggu ini untuk bantu siasatan berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Pengarah IKIM berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak pengurusan KK Supermart jika terbukti berlaku unsur kecuaian dalam kes penjualan stoking terbabit kerana melibatkan sensitiviti 3R. Tindakan itu sebagai pengajaran kepada semua pihak agar insiden seumpama tidak berulang. IKIM menyarankan supaya masyarakat ambil pendekatan memahami dan mengetahui tentang perkara yang dibenarkan atau dilarang dalam sesebuah agama.
Dalam perkembangan sama, Yadi meminta agensi terlibat menilai dan mengkaji semula setiap proses rantaian bekalan barangan sebelum masuk ke pasaran. Tindakan penguatkuasaan penting kerana isu tersebut menyentuh sensitiviti umat Islam. Yadi turut memuji keupayaan agensi penguatkuasa dalam menangani isu terbabit. Pengendali pelabuhan yang tersilap membenarkan kontena dengan logo syarikat berpangkalan di Israel keluar dari pelabuhan dan berada di lebuh raya telah diberi amaran keras. Menteri Pengangkutan memaklumkan sebelum ini pihaknya telah beri arahan semua kotak kontena berjenama ZIM tidak keluar daripada pelabuhan dan mesti dikeluarkan ke negara asal mereka atau negara lain. 289 aduan diterima sejak KPDN lancar Ops Pantau 2024 di seluruh negara sejak 12 Mac lepas. 179 daripadanya aduan berkaitan tanda harga. Menurut KPDN, angka itu menunjukkan pengguna kini semakin peka dengan isu tersebut. Ops Pantau 2024 memberi fokus isu bekalan, harga halal, alat penimbang dan juga penjualan barangan tiruan. 268 unit topi keledar tiruan dirampas di sebuah premis di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pengarah KPDN Negeri memberitahu ia hasil serbuan dilakukan pihaknya bersama wakil pemilik hak cipta kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Kesemua rampasan dianggar bernilai lebih RM70,000. Ini pula di Kuala Kangsar, leka melaga ayam. 12 lelaki berusia lingkungan 32 hingga 64 tahun ditahan. Menurut Ketua Polis Daerah, 14 ekor ayam dan kelengkapan yang digunakan dalam kegiatan terbabit dirampas. Turut dirampas wang tunai lebih RM5,800 dipercayai wang taruhan. Di Labuan, 3 anggota penguatkuasa mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah membabitkan jumlah keseluruhan RM2,000. Hakim benarkan setiap tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin serta mengarahkan mereka melapor diri di pejabat SPRM berdekatan 2 bulan sekali selain perlu serah dokumen perjalanan kepada mahkamah. 17 Mei depan sebutan semula kes. Kerajaan Negeri Pahang diminta pantau operasi Ma'had Tahfiz, pondok serta madrasah yang dibangunkan secara persendirian berkaitan aspek tenaga pengajar, keselamatan mahupun silibus pengajaran. Titah Sultan Pahang ia bagi mengelakkan penyebaran fahaman dan aliran songsang atau bertentangan dengan Islam yang sebenar serta menjurus kepada politik. Op khas Pagar Laut APMM diaktifkan semula sempena Ramadan dan Syawal bermula 12 Mac lepas hingga 30 April depan. Ketua Pengarah APMM memaklumkan ia melibatkan seluruh perairan negara terutama di kawasan titik panas. Operasi khas itu akan dilaksana dalam 4 fasa dan akan melibatkan 800 pegawai serta anggota serta 45 aset. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan berbuka puasa bersama pemimpin Kerajaan Perpaduan serta perwakilan asing di Istana Negara. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara, Ketua Polis Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Perwakilan asing yang hadir antaranya dari Jordan, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, Palestin, Rusia, Azerbaijan, Indonesia dan Brunei. Sultan Selangor berkenan merasmikan Masjid An-Nur di Sungai Haji Dorani, Sabak Bernam. Baginda diiringi Raja Muda Selangor. Baginda turut berkenan berbuka puasa bersama rakyat dan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 458 penerima. Sultan Selangor turut menunaikan solat Maghrib, Isyak dan solat Tarawih bersama rakyat. Pengusaha taska yang berdaftar diwajibkan patuh garis panduan dalam program advokasi perkhidmatan taska. Ini bagi memastikan keselamatan kanak-kanak sentiasa diutamakan. Menurut Menteri KPWKM, antara garis panduan itu, ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran atau kelewatan anak ke taska dalam tempoh 30 minit dari waktu sepatutnya dihantar. Ibu bapa dan pengusaha perlu mempunyai hubungan komunikasi yang baik untuk memastikan maklumat keberadaan kanak-kanak dapat disampaikan.
Prestasi perdagangan Malaysia meneruskan aliran positif, menyaksikan peningkatan 3.3% kepada RM211.79 bilion pada Februari 2024. Ekspor susut secara marginal sebanyak 0.8% kepada RM111.33 bilion, manakala import meningkat 8.4% kepada RM100.46 bilion. Lebihan dagangan bernilai RM10.87 bilion merupakan lebihan dagangan ke-46 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. RM250 juta diperuntuk KWSP bagi memangkin pertumbuhan syarikat peringkat pertengahan di Malaysia. Ini melalui usaha-sama dengan Gobi Partners, firma modal teroka Pan Asia yang mempunyai rekod prestasi pelaburan meluas. Usaha-sama tersebut sebahagian daripada komitmen KWSP untuk meningkatkan pelaburan dalam pasaran domestik. Rangka Kerja Dasar Sumber Manusia Negara 2024-2030 bakal diumum Mei. Menteri berkaitan menjelaskan terdapat keperluan untuk tangani kesenjangan yang wujud dalam dasar sumber manusia sedia ada. Justru Kesuma menerusi pelbagai sesi libat urus sedang mendapatkan input daripada pihak berkepentingan untuk membangunkan rangka kerja lengkap. Projek Aerotrain KLIA, MOT pantau secara teliti kemajuan projek berkenaan dan berharap ia akan siap sebelum akhir tahun ini. Menteri Pengangkutan menyatakan projek berkenaan sedang dilaksanakan memandangkan kontrak itu telah dirundingkan semula. Konsortium yang menjalankan projek berkenaan juga telah ditubuhkan. Google Malaysia mohon maaf atas kesilapan pelaporan data membabitkan kadar pertukaran ringgit sebelum ini. Syarikat teknologi itu telah menghubungi pihak ketiga yang beri maklumat kadar pertukaran bagi membetulkan kekeliruan tersebut. Google Malaysia turut menjelaskan isu itu kini telah selesai. Google menyatakan kadar pertukaran mata wang di lamannya disediakan sebagai tujuan maklumat sahaja. Sebarang keputusan berkaitan kewangan harus merujuk sumber rasmi seperti laman web BNM. Angka korban rakyat Palestin meningkat kepada 31,726. Kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Kementerian Kesihatan Gaza berkata serangan terbaru rejim Israel turut menyebabkan penduduk yang cedera meningkat kepada 73,792 orang. Presiden Rusia Vladimir Putin berjaya meneruskan penggal kelima pemerintahan selepas meraih kemenangan lebih 87% undian. Ketua Pilihan Raya Ella Panivolva berkata Putin memecahkan rekod dan mendapat hampir 76 juta undi. Ini bermakna Putin akan memerintah Rusia sehingga tahun 2030 apabila usianya mencecah 77 tahun. Bencana banjir yang melanda wilayah Jawa Tengah sejak 13 Mac lalu masih tiada tanda-tanda akan surut. Dianggarkan lebih 420,000 penduduk terjejas dan sekitar 17,000 telah dipindahkan. Setakat hari ini bencana berkenaan telah meragut 5 nyawa dengan 2 lagi masih hilang. Korea Selatan mengeluarkan amaran kepada Korea Utara selepas negara itu melepaskan peluru berpandu balistik jarak dekat ke laut. Tindakan itu dianggap langkah provokasi susulan kunjungan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken ke Seoul. Tentera Korea Selatan mendakwa beberapa peluru berpandu jarak dekat Korea Utara terbang kira-kira 300 km menuju pantai timur negara itu. 9 orang ditahan kerana menyerang balai polis di pinggir utara Lakunovi menggunakan mercun. Serangan sebagai tindak balas lepas seorang remaja yang maut dalam kejam mengejar dengan polis. Penyerang turut menggunakan batu dan bom molotov. Polis bertindak balas menggunakan gas pembenih mata dan bom asap. Pihak berkuasa Thailand memberkas 2 lelaki warga negara New Zealand selepas didakwa menyerang dan cuba merampas pistol milik anggota polis trafik di Phuket. Suspek diarahkan berhenti kerana memacu laju kenderaan sebelum pergelutan berlaku. Kedua-dua suspek akhirnya ditahan selepas pasukan bantuan polis tiba. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Sahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.